السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada tengah hari ini dalam durus Ramadan. Dan insya-Allah perkongsian kita pada tengah hari ini ialah berkenaan dengan fakta-fakta yang unik dan menarik yang terdapat di dalam Al-Quran. Kalau kita tengok, menjadi kebiasaan orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, khususnya salafus salih, mereka ada satu kecenderungan bila mana baca Al-Quran ini, iaitu menghadirkan diri untuk mempersoalkan tentang apakah ayat itu sedang ataupun ingin sampaikan. Banyak sudut yang dilihat, sama ada daripada sudut susunan, pemilihan perkataan, kewajaran beradanya isu itu pada surah tersebut. Ini antara cara satu orang tu ingin menggali supaya Al-Quran itu dapat diambil manfaat dengan sebaik mungkin. Sebab tu kalau kita tengok, para ulama daripada zaman awal sampailah kepada sekarang, mereka bila mana berinteraksi dengan Al-Quran, mereka jumpa benda-benda yang menjadi pedoman utama berinteraksi dengan Al-Quran. Contoh seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau yang terkenal, iaitu Siyar A'lam An-Nubala, cerita tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dalam kesibukan dia bergelumang dalam ilmu fiqh dan juga ilmu hadis, bila mana masuk dalam bulan Ramadan, dia memberi ruang yang khusus untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dan sudah pasti Imam Ahmad ni walaupun di luar daripada bulan Ramadan, dia memang orang yang memang dekat dengan Al-Quran. Cuma dalam bulan Ramadan ianya lebih jelas. Itu kebiasaan, bukan hanya Imam Ahmad, bahkan gurunya Imam Asy-Syafi'i pun sama. Bahkan salafus salih yang awal pun macam itulah. Cuma yang saya nak ambil perhatiannya ialah ketika mana dia mengucapkan di akhir hayat dia. Kata Imam Az-Zahabi, Imam Ahmad bin Hanbal telah mengkhatamkan Al-Quran dalam kehidupan dia, dalam hidup dia, dalam umur yang Tuhan beri itu, lebih daripada 10,000 kali lebih. Ini ialah angka yang kalau kita dengar, kita terkejut. Macam mana satu orang boleh baca Al-Quran dengan umur yang Tuhan beri itu sampai 10,000, bahkan ada ulama sampai 40,000 kali khatam Al-Qurannya. Itu bukan bulan Ramadan, cumanya sepanjang hidup dia. Kerana itulah kesibukan yang diberikan ataupun fokus yang diberikan dalam hidup. Bila mana dia orang dah dekat dengan ilmu, dan sifat orang berilmu itu dia memang dekat dengan Al-Quran. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kullama tasaffahtu bil Quran,
Setiap kali aku belik Al-Quran, belik dan bacalah maksudnya. Fama wajadtu akbaru dhanbin, tiada dosa yang paling besar yang aku dapati Quran sebut, melainkan orang yang melakukan dosa terlibat dengan riba. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut orang yang terlibat dengan riba ini, dia punya ancaman ialah fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Ambillah berita tentang dibenarkan, diisytiharkan perang kepada orang yang terlibat dengan riba daripada Allah dan Rasulnya. Dosa membunuh tidak diisytihar perang oleh Allah Ta'ala, tapi dosa riba ni diisytiharkan perang. Bahkan efek kesan pada dosa riba itu di dunia, dalam kubur, iaitu alam barzah, kebangkitan, sampailah kepada selesainya hisab di padang mahsyar. Semuanya dimentionkan dengan begitu detail. Apa akibat orang terlibat dengan riba? Di dunia Tuhan sebut diisytiharkan perang. Dalam alam barzah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Samurah bin Jundub, Nabi diperjalankan dalam mimpi Nabi oleh dua orang malaikat, tengok apakah azab yang dikenakan oleh umat Nabi ketika mana di alam barzah. Salah satunya ialah dosa riba. Dia punya azab dia, ada azab yang khusus. Kemudian bila mana bangkit daripada kubur masing-masing menuju ke padang mahsyar, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Tidak keluar orang yang terlibat dengan riba daripada kubur dia waktu nak pergi ke padang mahsyar dalam keadaan orang yang berjalan seperti kerasukan jin, maknanya terhuyung hayam. Kemudian di neraka lagi dahsyat. Cuma nak sebutnya, kata Imam Ahmad, kesan dia berinteraksi dengan Quran, dia melihat itu ialah bahagian daripada dosa yang paling besar yang perlu untuk kita berwaspada padanya. Itu salah satu contoh. Itu bukan benda yang nak disampaikan pada hari ini. Saya nak bawa contoh bahawasanya bila mana kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita akan jumpa satu ayat ataupun di mana-mana tempat dalam Al-Quran tu yang kita cenderung dan kita beri perhatian padanya. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai munasabah. Ilmu tu dia panggil dengan ilmu munasabah. Ilmu munasabah ni dia banyak cabang. Bila mana guna perkataan munasabah ni, ada orang dia ingat munasabah tu maksudnya macam kita duk bercakap tu ke, munasabah betul dia buat macam tu. Bukan. Munasabah tu dari segi bahasa Arab ialah kesinambungan ataupun keterikatan. Bila mana surah ni dinamakan dengan nama ini, lepas pada tu ada benda ini ataupun isu ni dalam surah tu hubung kait dengan surah sebelum, surah selepas, itu dia panggil ilmu munasabat dalam bahasa Arab. Dan ilmu munasabah ni dia berkait di antara ayat dengan ayat, surah dengan surah, susunan awal, susunan akhir, turutan awal, turutan akhir. Sebab kita kena tahu Al-Quran ni dia ada beza. Ayat dan surah yang disusun dalam Al-Quran, dia bukan melambangkan penurunan dia. Susunan dia beza, penurunan dia lain. Sebab tu kita tengok surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ianya berada pada juzuk 30, sedangkan ianya wahyu yang terawal. Dia tak berada pada awal Quran. Ini ialah susunan yang Nabi sendiri letakkan dan para sahabat yang membantu Nabi untuk menyusun atur benda tu. Sebab tu antara fakta-fakta yang menarik kita akan tengok, para ulama sebut, kenapa surah Baqarah itu dinamakan dengan Baqarah? Surah Baqarah tu nama dia Baqarah. Tuan-tuan kalau kita tengok dalam terjemahan, buka Quran terjemahan, dia akan tulis surah pertama, surah kedua, surah pertama Al-Fatihah, surah kedua ialah Al-Baqarah. Al-Baqarah terjemahan yang akan letak sapi betina ataupun lembu betina. Sapi betina tu Quran terjemahan Indonesia. Baqar maknanya lembu jantan, Baqarah lembu betina. Tapi ada beza. Kenapa digunakan Baqar? Kenapa tak digunakan perkataan lain yang sama makna dengan lembu? Sebab ada lagi perkataan-perkataan lain yang juga membawa maksud lembu tapi tak diletakkan pada surah itu. Sebab lembu yang dipanggil dengan Baqar oleh orang Arab ni ialah lembu yang jenis membajak di tanah kebun ni. Dia ada lembu yang ternak, dia ada lembu yang bajak. Isyarat daripada nama surah tu
Kita waktu baca surah Baqarah ni, sikap kita tu macam binatang tersebut yang membajak dan juga menggali segala pedoman kebaikan yang ada dalam surah tu. Sebab tu surah Baqarah tidak akan keluar padanya kesan kita baca kalau kita baca saja. Melainkan kita kena kaji tengok. Kenapa juzuk 1 macam ni? Kenapa juzuk 2 macam ni? Kenapa 1/2, 1/3 ataupun 1/8 lah. 1/8 daripada juzuk yang ketiga ni ada dalam surah Baqarah. Kenapa tu perlu dikeluarkan? Perlu diaktifkan waktu kita baca Quran. Kita jangan baca Quran kaku, jangan. Ini ialah benda yang akan menyebabkan kita fokus pada Quran. Macam mana tuan-tuan tengok orang lain dia sibuk dalam urusan dunia, dia selalu persoalkan kenapa undang-undang ni macam ni? Kenapa akta ni macam ni? Kenapa peraturan ni macam ni? Kenapa dia tu akan mengikat dia ada masa lama untuk fikir benda tu. Sebab tu kalau kita tengok ada orang bila mana dia baca Quran, dia cepat bosan kerana dia hilangkan kebolehan berkenapa waktu baca Quran tu. Tak ada. Dia cuma baca je alhamdulillahirabbil alamin. Dia tak fikir, kenapa alhamdu? Tak ada perkataan lain ke dalam bahasa Arab yang sama makna dengan segala puji tu? Dia tak fikir. Sebab tu dia akan baca Quran, dia akan cepat nak tutup, dia cepat nak habis sebab dia tidak mengaktifkan. Dan di situlah syaitan akan stopkan kita. Macam mana sebahagian orang bila mana masuk bulan Ramadan ni, dia sibuk dengan benda-benda lain. Sebab tu ada orang dia akan, kalau dia tak sibuk dengan Quran, dia akan sibuk dengan benda lain. Sebab tu ada orang bila mana bulan Ramadan, dia akan sibuk pada benda-benda yang tak perlu. Sepatutnya kenapa itu dia letakkan pada waktu baca Quran. Tapi kenapa tu dia letakkan pada harga makanan dekat bazar Ramadan. Kenapa kedai ni murtabak RM3, yang ni RM4? Kenapa tu tak perlu? Memanglah kita akan argue, mahal lah sikit yang ni. Cuma kenapa tu tak mustahak sangat? Kenapa yang perlu hidup ialah waktu baca Quran. Jadi benda pertama yang saya nak kongsi pada hari ini ialah kenapa di dalam Al-Quran bila mana Allah Ta'ala nak mention Makkah Al-Mukarramah, ada waktu dia guna perkataan Makkah. Yang pertama, ada waktu dia guna perkataan Bakkah, ada waktu dia guna perkataan balad. Kenapa tak sebut Mekah tu dengan satu nama je dalam Quran? Padahal tempat yang sama. Kenapa perlu ayat ni ada Bakkah, guna Bakkah, ayat ni kena Makkah, ayat ni pula kena balad? Kenapa perlu diguna perkataan berbeza sedangkan poinnya lah nak tunjuk pada bumi Mekah, semuanya bumi Mekah. Itu fakta yang nak saya rungkaikan pada tengah hari ini, supaya waktu kita baca Quran, kenapa ini memberi kepada kita percambahan ilmu. Sebelum daripada kita tengok kenapa ada beza, kita nak kena tahu dulu dalam Quran ni berapa tempat ayat yang cerita dan sebut mention tentang bumi Mekah itu. Yang pertama ialah dalam surah Al-Fath ayat 24. Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa huwal ladzi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah min ba'di an azfarakum 'alaihim. Ayat 24 surah Al-Fath guna perkataan Mekah. Itu yang pertama. Yang kedua, Ali Imran 96. Allah Ta'ala sebut, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Ini sebut Bakkah pula. Okey. Kemudian diguna juga perkataan Ummul Qura. Yang ini 2 kali dalam Quran. Al-An'am 92, Syura 7. Surah Al-An'am ayat 92 dan juga surah Asy-Syura ayat yang ke-7. Dia mention Mekah dengan dia panggil Ummul Qura. 3 dah. Yang keempat, tak sebut Mekah, tak sebut Bakkah, tak sebut Ummul Qura, tapi sebut benda yang ada di kawasan itu, iaitu Masjidil Haram. Yang ni yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Perkataan Masjidil Haram refer kepada Makkah Al-Mukarramah sampai 15 kali diulang. Makkah sekali je, Bakkah pun sekali, Ummul Qura 2 kali, Masjidil Haram 15 kali. Kemudian antara perkataan yang digunakan untuk refer pada Mekah ialah balad. Yang mungkin kita ingat ialah la uqsimu bihadzal balad. Itu salah satu. Kalau kita tengok
perkataan balad ni diulang sebanyak 3 kali. Ibrahim ayat 35, Al-Balad ayat 1 hingga 2, kemudian Al-Baqarah pun ada sebut ayat 126. Tapi ada lagi nama lain yang refer pada Mekah, iaitu baldah. Tadi balad, ni baldah. Dalam surah An-Naml Allah Taala sebut innama umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldati allati harramaha. 6 dah nama. 7 surah At-Tin, yang ni kita memang selalu dengar lah, wa hadzal baladil amin. 7 nama merujuk pada Makkah Al-Mukarramah yang berada dalam negara Arab Saudi sekarang. Jadi tempat orang pergi buat umrah, pergi buat haji, Quran guna 7 nama untuk refer tempat tu. Kenapa tak guna 1? Dan kenapa Masjidil Haram paling banyak digunakan? Kenapa tak guna Makkah paling banyak? Okay. Kita sendiri bila mana kita nak refer tempat tu, kita kalau kita bercakap, kita akan guna perkataan Mekah. Tu bahasa Melayu kita lah. Kita tak guna Makkah, walaupun dia hakikatnya ada sabdu di situ, tapi kita guna yang mudah dengan lidah kita ialah Mekah. Kita sebut Mekah. Sedangkan Quran hanya mention Mekah dengan namanya yang dikenali, yang kita tengok dalam Google ke, yang kalau kita nak beli flight apa semua pun, dia merujuk kepada Makkah Al-Mukarramah tu 1 kali je dalam Quran. Kenapa? Waktu kita baca tu Quran ni, kita kena wujudkan kenapa benda tu. Okay. Sekarang ni saya nak sebutkan pandangan para ulama yang menjawab isu ni. Maknanya ulama ni dia teliti, dia tengok kenapa Tuhan sebut benda tu, kenapa dibeza-bezakan. Kita tengok dalam risalah yang ada di saya ni, dia sebut mengapakah Makkah disebut sebagai Bakkah dalam surah Ali Imran. Ada beberapa pendapat ulama yang telah dikumpulkan oleh Imam Ar-Razi dalam tafsir beliau, iaitu tafsir Al-Kabir. Dia buat comparison, perbandingan antara Makkah dan Bakkah. Pendapat pertama, Makkah dan Bakkah sama saja makna dia. Apatah lagi makhraj huruf waktu nak sebut Makkah dan Bakkah, mim dengan ba ni kalau kita belajar tajwid, dia keluar daripada tempat keluar yang sama daripada mulut kita ni. Ianya seperti perkataan lazim, lazim, daim, ratim, ratib ataupun daib, sama saja. Itu yang disebutkan oleh Fakhruddin Ar-Razi. Walaupun maksudnya sama, tapi makna dia daripada sudut bahasa ada perbezaan. Perkataan Bakkah yang merujuk kepada Makkah itu, dia mari pada perkataan Arab yang berasal al-bak ataupun al-baka, yang bermaksud bersesak-sesak. Kalau kita tengok dalam surah Ali Imran ni, perkataan Bakkah digunakan pada waktu tu tak ada orang pun lagi di Mekah ni, melainkan Ibrahim, Ismail dengan isteri dia Hajar. Tapi Tuhan kata inna awwala baitin wudi'a lin-nas, rumah pertama yang diletakkan untuk manusia, lalladzi bi Bakkata, ianya ialah bumi yang bernama Bakkah, mubarakan, diberkati ia, wa hudan lil alamin, dan hidayah kepada, sumber hidayah kepada seluruh alam. Waktu ni 3 orang tak sesak. 3 orang tak ada sesak apa pun lagi di Mekah. Kalau hari ni padan, memang kita nampak pun sesak. Tambah dalam bulan Ramadan ni, lagi ramai orang buat umrah. Bahkan setengah-setengah tahun, umrah di bulan Ramadan lebih ramai berbanding haji lagi. Sebab orang berpusu-pusu nak ambil fadilat. Siapa-siapa yang berumrah dalam bulan Ramadan, ianya pahalanya sama seperti mengerjakan haji bersama dengan Rasulullah. Itu hadis riwayat Bukhari. Sebab tu kadang-kadang setengah-setengah penginapan ni dia makak harga lagi tinggi berbanding musim haji lagi. Musim haji betul yang habis bulan Ramadan ni, kita buat haji tu dengan tabung haji, pahala dia dengan tabung haji lah. Yang ni yang bulan Ramadan ni buat umrah, pahala dia sama dengan buat haji dengan Nabi. Maknanya kita boleh bayang, kita buat haji, mutawifnya ialah Nabi. Tidak ada kemuliaan yang lebih besar dalam beribadah melainkan yang mengepalai itu ialah Nabi sendiri. Sebab tu orang akan ramai. Jadi Bakkah maksudnya ialah tempat orang bersesak-sesak dengan tawaf, suasana orang yang sibuk dengan ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, perkataan Bakkah
merujuk kepada maksud tabukku a'naqil jababirah, patahnya tengkuk orang-orang yang sombong di situ. Sebab apa? Sebab bumi Mekah ni dia akan menyamaratakan semua orang, orang pangkat besar ke, orang pangkat tinggi ke, orang pangkat rendah ke, semua sama je. Walaupun ada orang kata tak ustaz, ada juga orang-orang yang kaya dimuliakan di sana. Sebab kalau tuan-tuan tengok orang yang tawaf, kalau dia pemimpin negara apa semua ni, dia beli kawalan tentera tu. Dia boleh tawaf dalam keadaan yang tenang. Yang boleh beli ni bukan kata pemimpin je, pelakon Malaysia yang banyak duit pun boleh buat yang tu. Tapi waktu dia tawaf, dia tetap kena pakai ihram. Dia tak boleh pakai pakaian kebesaran dia. Dia akan jadi sama rata je. Dan tentera tu pun dia tak tahu kita ni pangkat apa. Sebab saya kata pengalaman saya sendiri. Saya buat umrah, tawaf, kebetulan pada waktu tu yang tawaf ialah yang datang daripada family Kesultanan Brunei. Dia orang beli kawalan, dia orang memang diberi layanan kawalan. Kebetulan saya waktu tu berasal-asal duduk dekat dengan askar. Duduk dekat dengan askar yang duk jaga tu. Ada orang tolak saya, orang kulit hitam, dia tolak saya masuk dalam kawalan askar tu. Termasuk dalam. Askar tu tengok saya. Dia kata nafsul jamaah, kamu satu grup ke dengan Brunei tu? Okey, tawaf. Saya bukan keturunan Brunei pun. Tawaf saya. Free. Lengang. Masuk sampai Hijri Ismail. Dia tak check pun kita. Dia ni keturunan Brunei, tak pakai baju. Sebab semua pakai ihram. Akhirnya yang Brunei tu rasa, tak semua geng kita. Tak, rupanya ada orang Malaysia masuk kat dalam tu. Itu nak sebut pada kita bagaimana bumi Mekah ini menyamaratakan. Disamaratakan semua sekali. Sebab tidak ada orang boleh pakai pakaian kebesaran mana-mana pun di situ. Tak ada. Melainkan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang mulia hanyalah ketakwaan. Itu ialah sebab kenapa Allah Ta'ala sebut bumi Mekah itu Bakkah. Tiada orang yang sombong, melainkan sombongnya akan dijatuhkan di situ. Kalau dia rasa dia nak beli itu, nak beli ini pun, dia tetap akan dijatuhkan di situ. Sebab itu bukan tempat orang menyombongkan diri. Okay. Seterusnya, kenapa Mekah tu sendiri, nama dia Mekah. Sekarang ni nak sebut perkataan Mekah tu. Mekah kalau tengok berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud tamakkuz dzunub, yang bermaksud terhapusnya dosa. Di situ tempat orang berdoa dan doa akan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab tu nama dia Mekah. Mana nak sebut ianya lah signifikan ataupun dia punya maksud itu nak tunjuk pada kita fungsi tempat itu. Dan sebahagian para ulama lagi sebut Bakkah juga, tadi saya tinggal poin ini, Bakkah juga disebut Mekah tu dengan Bakkah kerana sifat bumi Mekah itu panas. Dan bila mana dia terlalu panas, dia menyebabkan bumi dia tu bersifat merekah. Bunyi pun lebih kurang dalam bahasa Melayu. Bakkah, merekah. Dia kurang air di situ. Dan dia kata apa, dia menarik sumber-sumber air kecuali Zam-Zam saja yang wujud di situ. Pendapat seterusnya, sebahagian para ulama membezakan definisi Makkah dengan Bakkah. Dia kata Bakkah ialah nama khusus bagi Masjidil Haram. Adapun Makkah itu tanah Masjidil Haram. Bakkah masjid, Makkah tanah. Ada yang kata macam tu. Ini bersesuaian dengan nama Bakkah yang bermaksud sesak. Suasana sesak itu hanya berlaku di masjid, tidak berlaku pada keseluruhan tanah haram. Maksudnya yang paling sesak ialah di masjid. Tapi kebanyakan ulama mentakrifkan Makkah itulah maksudnya masjid. Dan sebahagian para ulama juga sebut Makkah itu maksudnya ialah mataf, tempat orang tawaf. Sebab tidak ada ibadah yang boleh dilakukan tawaf padanya melainkan Masjidil Haram sahaja. Sebab itulah afdal bila mana kita pergi buat umrah, kita memperbanyakkan tawaf. Dan kita boleh replace, ganti tahiyatul masjid itu dengan tawaf. Sebab tidak berlaku ibadah tawaf ini melainkan hanya di Masjidil Haram sahaja. Cuma nak sebutnya ialah waktu ayat Quran ni dia datangkan dengan berbagai-bagai bentuk perkataan, dia menyebabkan kita nak fikir Tuhan nak mention apa di situ. Tuhan nak sebut bahawasanya bumi Mekah ini akan menjadi pusat, semua orang akan datang. Sama ada orang pangkat tinggi ke, orang rendah, orang biasa ke,
orang yang datang berpusat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, kenapa Masjidil Haram itu paling banyak diulang dalam Al-Quran? Kerana Allah Azza wa Jalla nak sebut kepada kita bahawasanya fungsi bumi Mekah ini ialah tempat yang disebut sebagai masjid, tempat sujud. Sujud dengan makna rendah diri. Di Mekah bukan tempat untuk kita sombong diri. Di Mekah bukan tempat untuk kita angkat diri kita, hebatkan diri kita, cerita hal dunia yang kita duk urus, bukan di situ. Di Mekah adalah tempat orang memperbanyakkan sujud, memperbanyakkan tawaf, memperbanyakkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu bila mana sebut saja Mekah, ianya berkait rapat dengan kekuatan spiritual ataupun kerohanian beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Suasana ibadah menyebabkan manusia berada dalam keadaan ringan untuk buat ibadah. Sebab tu saya selalu sebut di sini, bagaimana satu orang yang bila mana dia tak pernah sampai Masjidil Haram, sukar untuk dia buat ibadah. Dia mungkin boleh buat, tapi dia tak boleh buat dengan cara yang sempurna. Ada orang bila mana dia pergi buat umrah, dia semangat, dia boleh bangun subuh awal sampai 2 jam, 3 jam. Sedangkan dia di tempat dia, di negeri dia, di kampung dia, 15 minit sebelum baru dia bangkit. Tak berapa semangat. Tapi di Mekah tu dia ada semangat yang lain. Sebab dia tahu dia kena berpusu-pusu, dia kena cepat untuk dapatkan tempat yang terbaik bila mana nak buat ibadah. Jadi macam-macam mana pun, kesimpulan akhirnya ialah nak sebut di sini, seperti mana Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis, Nabi kempen kita ni untuk berkunjung ke masjid. Berkunjung ke masjid. 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Daripada hadis tu Nabi nak tunjuk bagi kita, bila mana kamu nak berjalan atas muka bumi, perjalanan yang paling Tuhan suka ialah perjalanan pergi ke satu tempat tu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu dalam hadis riwayat Tirmizi Nabi sebut abghadul biqa' ahabbul biqa'i ila Allah. Potongan tanah yang paling Tuhan suka di dunia ini ialah masjid. Dan bahagian tanah yang paling Tuhan tak suka di muka bumi ini ialah pasar. Orang yang beriman, bila mana dia dengar hadis ni dia tahu, dan dia boleh letakkan diri dia, aku orang beriman yang menjunjung tinggi syariat Tuhan, aku akan letakkan pergi mana pun masjid jadi keutamaan. Dan pergi mana pun kurangkanlah kecenderungan kepada pasar-pasar ni. Tak kata salah, tapi berpada-pada. Jangan kita buat perancangan-perancangan nak pergi ke pasar lagi banyak berbanding nak pergi ke masjid. Hatta pada bulan Ramadan yang mulia ni pun, janganlah kita terpedaya dengan tawaran-tawaran yang kadang-kadang menarik kita untuk berlama-lama di pasar tu lebih. Jangan kita gadaikan ibadah-ibadah yang mulia, ganjaran-ganjaran yang banyak yang Tuhan beri pada bulan Ramadan itu dengan nilai-nilai dunia sementara. Ada orang dia dah plan dah, saya 10 akhir Ramadan nak pergi KL, nak pergi Bukit Bintang lah, nak pergi jalan tu lah, jalan ni. Sebab waktu tu lah baju raya daripada 100 turun jadi RM10. Sedangkan pada waktu tu jugalah pahala buat ibadah daripada pahala biasa naik sampai ke berapa. Itu ialah bandingan orang yang cenderung ke mana dalam kehidupan kita. Yang tu kita boleh jawab sendirilah sebagai muhasabah kita. Dan alhamdulillah selesainya kita punya penerangan tentang fakta kenapa sebut Makkah, kenapa sebut Bakkah. Poinnya ialah ikatlah diri dengan tempat terbaik, iaitu masjid, tempat orang bersujud, tempat orang melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita dalam bulan Ramadan ni pun kita akan sampai pada satu fasa 10 akhir Ramadan. Di situ Nabi mengajar kepada kita untuk iktikaf, ikat diri dengan masjid. Iktikaf ni maksudnya mengikat diri dengan masjid, menghabiskan kesibukan harian itu banyak di masjid, iaitu dengan kita replace kesibukan dunia tu kepada kesibukan akhirat. Sudah banyak hari yang diberi kepada kecenderungan dunia, maka pada bulan Ramadan ini kita tukar kecenderungan itu kepada kecenderungan akhirat. Lama duduk masjid dan akhirnya kita tengok orang di masjid duk buat ibadah, akhirnya kita tertarik untuk buat ibadah, dan perlahan demi perlahan kita mengikat diri kita dengan masjid. Sebab memang dalam hadis Nabi sebut antara 7 golongan yang mendapat naungan Allah di padang mahsyar
ialah orang yang hatinya terikat dengan masjid. Qalbun mu'allaqun bil masajid. Jadi alhamdulillah selesai kita untuk penerangan fakta tentang kenapa disebut Makkah, Bakkah, Masjidil Haram, Al-Balad dan selainnya tu. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat, dan moga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang aktif pemikirannya waktu membaca Al-Quran dan tidak lesu dan kaku waktu baca Al-Quran, sehingga kita mendapat manfaat daripada Al-Quran itu sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.